Apa saja semua PC wifi kena tutup juga. Tak ada masalah dalam ni. Oh, cui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka sifatan jayyidatan wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan sallallahu alaihi Muhammad alihi wasallam. Alhamdulillah. Baik. Jadi pada hari ini kita akan sambung teks. Lepas kita hanya masuk mukaddimah bincang tentang mukaddimah ilmu bahasa Arab, termasuklah kita bincang ringkas apa beza di antara ilmu nahwu dan syarah. Dan kita dah bincang secara ringkas perbezaan antara keduanya. Di hari ini kita akan sambung terus kepada tajuk An-Nadhafatu, pelajaran pertama. Okey. Jadi perkataan yang mula-mula sekali itu yad'u Islamu ila an-nadhafati. Islam menyeru pada ke arah kebersihan. Okey, lidha amara al-muslimu bi nadhafati badanihi wa malbasihi wa makani. Lidha ni maksud apa? Oleh yang demikian. Okey, amara al-muslima bi nadhafati badanihi, yani amara al-islamu al-muslima. Amara hadha fi'lun madhi, mudhari'uhu ya'mur. Amara biasanya kalau kita datangkan isim lepas itu, amara mesti ada bi. Amara bi. Okay, kalau kita datangkan fi'il tak perlu ada bi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Okay. الحرف الثالث هنا ألف مستقيم. وإذن المضارع لابد أن يكون الحرف الأخير واوا. أوكي. إذا كتبنا مثلا جار في ألف مكسورة والمضارع نقول ماذا يجري بالياء حرف مد. أوكي. إذا قلنا بكى نكتب بالالف المكسوره. اوكي، كذلك مضارع كما قلنا في يجري نقول هنا يبكي بالياء.
الياء هنا اسمها حرف مد. اوكي، دعا يدعون، لا نقول دعا يدعي. لماذا؟ الحرف الأخير في الماضي هو الألف. طيب، أمر يأمر، ثم صح يصح. اوكي، لا يكون والوضوء لا يكون إلا بالماء الطهور. الوضوء لا يكون معناه لا يصح كذلك إلا بالماء الطهور. Ia dengan air yang suci. Jadi dalam fiqh dia ada bezalah di antara bersih dan suci. Okay, sesuatu yang nampak kelihatan bersih tak semestinya suci. Itu fiqh. Sesuatu yang suci mungkin pada zahirnya nampak tak bersih, tapi suci. Qala ta'ala, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال تعالى في سورة المائدة التي رقمها 6. ماذا قال تعالى؟ يا أيها الذين آمنوا. Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi mana-mana ayat yang mula dengan ya ayyuhalladzina amanu, ia tergolong dalam kategori al-madaniyah, tuju kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, okey, idza qumtum ila shalah, bila kamu bangun untuk menunaikan solat. Okey, farsilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajah kamu, wa aydiyakum, dan basuhlah tangan kamu, ilal marafiqi, sampai ke siku. Okey, sampai habis sikulah, bukan hanya sempadan je, habis. Wamsahu, dan sapulah, biru'usikum, sebahagian. Sapulah sebahagian kepala kamu. Wa arjulakum, dan basuhlah kedua kaki kamu. Ilal ka'baini, sampai bukulali. Tayyib. Jadi dalam ayat ini ada perkataan aman. Amanu ni fi'il apa? Fi'il madhi. Alladhina amanu ma'nahu al-mu'minun. Amanu hadha فعل ماضي. إذا قلنا آمنة، إذا قلنا آمنة فهذا فعل ماضي ثلاثي. هذا فعل ماض ثلاثي. هذه هي الحروف الأصلية. آمنة. آمنة مضارع نقول يأمن. Amina ya'man. Jadi Amina ni bukan maksudnya beriman. Amina makna apa? Telah aman. Okey, jadi daripada Amina kata fi'il madhi yang asal ini belum lagi ditambah sebarang huruf tambahan. Amina makna apa? Telah aman, telah selamat. Okey, mudhari'nya sebut ya'man. Bil Quran nahnu wajadna fi mawadhi' منها قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فإن أمن ألف dalam Quran. فإن أمن بعضكم بعضا. Jadi bukan maknanya beriman. Baik. Jadi dia menjadi makna beriman sebab ada penambahan huruf. Apa yang berlaku?
ada penambahan huruf. Huruf yang ditambah ialah hamzah. Bukan alif ya, hamzah. Bukan hamzah wasal, hamzah qata'. Okey. Jadi bila tambah, dia letaknya di awal. Okey, hadhihi hamzah ta'ti awal al-fi'l. Okey, wa naqra af'ala, a'mana. Okey, dibacanya berdasarkan wazan af'ala. Okey, jadi kalau af'ala, dah, a ini huruf tambahan. Af'ala a'mana. Baik. Jadi kalau kita baca a'mana, kita mengalami rasa berat ketika nak sebut sebab kedua-duanya daripada satu makhraj. Hamzah yang pertama, hamzah yang kedua satu makhraj. Kalau dua huruf yang berbeza mudah sikit. Apatah lagi hamzah ini pula duduk merupakan makhraj yang paling bawah dalam makhraj halqi. Jadi bila sebut berat. Jadi apa dia buat oleh ahli bahasa, ahli Quran, mereka tukar kepada alif. Jadi aman. Tapi bila tukar kepada alif, nampak ada dua tiang sebegini dah. Dia jadi nampak tak menarik. Jadi yang kedua ni dilentangkan di atas. Lepas tu bila letak di situ nampak macam berserabut dengan hamzah dengan baris. Dia buang hamzah. Okey, dia buang baris. Okey. Dia pun turun sikit lah. Jadi masih lagi tidak ada seni keras. Lalu dilenturkan. Maka jadilah amanah. Di luar Quran ditulis begitu, maka di sini hanya baca dua harakat. Untuk ayat biasa bukan ayat Quran, dibaca dengan dua harakat. Tapi kalau dalam Quran simbol panjang itu adalah simbol tambahan. Nak maklumkan kita mesti dibaca melebihi dua harakat. Itu style. Jadi kataan amanah ini ditulis bagi selain ayat Quran. Kalau ayat Quran ditulis begini. Okey. Jadi kita kena bezakan antara resam imla'i di luar Quran yang terkait dengan ayat Quran dan resam Usmani. Resam Usmani yang digunakan dalam sistem penulisan Quran, resam Usmani begini. Kita wajib tulis begini. Okey. Jadi kalau sebut a'mana, wazannya apa? Af'ala. Sama lah seperti kita kata anzala mudhari yunzil. Jadi amana mudhari ini disebut apa? Yu'min. Okey, yu'min. Baik. Wahai orang-orang yang telah beriman. Okey. Idza qumtum ila shalah. Okey, dekat sekolah dulu kita telah bincang barangkali fi'il madhi, mudhari dan amar. Macam mana perubahan daripada qama wa kepada hiya menjadi qamat kepada anta, qumta kepada anti, qumti kepada ana, qumti. Begitulah kepada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna sampai ana, nahnu 14. Okey, baik. Jadi qama qama tu fi'il apa? Fi'ilun madhi. Jadi bila kita belajar syarah berkaitan dengan fi'il madhi mudhari, kita kena tahu pasangannya. Arab sebut macam mana? Qama yakun. Ya. Dari apa ni? Okay. Kama qulna kana yakun. Wa kama qulna qala yakun. Okay. Qama yakun. Kana yakun. Qala yakun. Sama yasum. Jangan silap. Okay. Dan janganlah kita pukul rata. Ba'a yabu'u tak boleh. Itu dalam wazan yang lain. Ba'a yabi'u.
Okey. Ja'a yaji'u, sala yasilu. Jadi tak semua duduk di bawah satu acuan. Jadi sebahagian fi'il dah dimasuk acuan lain. Khafa yakhufu ke? Dah. Yakhifu tidak juga dah. Yakhaf. Okey. Khafa yakhaf. Jadi kalau nama sama juga yanam. Tak baca yanumu, tak baca yanim. Jadi di sana ada beberapa acuan, ada pola, ada wazan. Jadi penting kita tahu fi'il apa yang digolongkan dalam wazan fa'ala yaf'ulu ataupun contoh qama yaqumu. Qama yaqumu, qala yaqulu, sama yasumu, kana yaqumu. Okey. Jadi kalau qama yaqumu, kita kena tahu mudhari'. Okey. Dengan sebutan yang betul bagi yang sebab penting jika perubahan daripada apa daripada huwa dan kepada anta jadi berubah. Baik. Jadi kalau kita ambil sifat 14 dah senang Kalau huwa itu apa? Qama. Kalau huma qama. Ini mudah aja. Jadi kalau hum qam. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kusala. Kalau hiya qamat. لا بأس به سهل جدا بإضافة تاء التأنيث في الساكنة قامت. قالوا هما بالمؤنث Qamata. قامتا. Okey. Setakat ni okey lagi. Jadi kalau hunna kata apa? Qamna. Qamna. Kalau hunna kata maka di sinilah permulaan masalah. Jadi kita tak tahu, dia hafal dulu masa sekolah barangkali. Qala, qalu, qalata, ustaz kata qumna. Qumna. Maka di sinilah permulaan perubahan baris. Okey, selesai hantar antum. Hantar ni. Anti qumti. Qum tuma. Qum tunna. Okey. Ana jadi qumtu. Nahnu jadi qumna. Okey. Jadi orangnya kita limada nuhawwil. Limada hawalna min al-fathah ila dhammah. Sebab apa kita tukar? Daripada bagi atas pada bagi depan. Baik. Kalau kita ambil fi'il yang semuanya boleh fikul baris, contoh kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Tak nampak pun perubahan baris tak? Tetap ka tu bukan ku. Katabna. Katabta, katabtuma, katabtu. Katabti, katabtuma, katabtun. Katabtu, katabna.
Okey, soalannya sebab apa di sini dia mula duka bagi? So, nak jawab soalan ni. Okey, jadi kalau kita tengok, kalau kata ba, untuk guna macam mana? Kita ambil ka, ta, ba, ta, sambung dengan nun. Okey, patut ba dimatikan, nun bagi atas. Ini baca kata benar. Okey, mudah ya. Jadi hunna kata benar. Mereka semua yang perempuan itu dalam menulis. Jadi kalau kalau sini kumna ni mudah saja. Kita ambil qaf alif mim. Lepas tu tambah nun di ujung. Okey. Mim ni dimatikan. Macam ni dimatikan sebelum nun. Okey, nun bagi atas. Jadi sekarang berhimpun dua mati. Alif ada baris dikira mati. Mim pula mati. Bila berhimpun dua mati, kita kena buang alif. Jadi bila buang kita sambunglah. Sambung. Jadi mim matilah. Jadi alif dibuang sebab berhimpun dua mati. Lepas itu Arab kata khamna ni bagi mereka berat sikit mereka rasa berat. Mereka kata yang ni kena mereka kata bahasa mereka kena aku. Jadi bagi macam mana? Bagi apa yang bertukar? Bagi depan. Mereka kata bagi depan itu diambil daripada fi'il mudhari'. Allahu a'lam. Jadi mereka kata bagi depan qaf, yang kita ubah daripada bagi atas ni diambil daripada fi'il mudhari'. Sebab itu fi'il mudhari' kita tahu qama yaqumu. Bukan yaqamu, bukan yaqumu. Bagi depan itulah kita pinjam, tidak letak di sini. Kita bermula di sini perubahan berlaku. Samalah seperti macam qala, qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Sebab apa? Qala mudhari'nya disebut yaqulu. Jadi kalau qulna, anta qulta, qultu ma qultum, qulti qultu ma qultunna, ana qultu qulna. Okey. Jadi dalam ayat Quran tadi, idza qumtum. Ini. Jadi kita dah tahu dah. Daripada mana qaf itu. Bagi asalnya bagi atas tapi ditukar bagi depan. Sebab apa? Dah proses dah dengar. Jadi kalau kita dah tahu, kalau kita jumpa dia punya bentuk yang lain, contohnya ba'. Okay, ba'. Sebab apa ba'? Dengan makna jual. Ba'a mudhari' yabi'. Bukan yabu'. Okay, mungkin saya tak pastilah. Tak cek. Kalau cek mungkin ada makna lain kot. Tapi kalau ba'a yabi'u dengan makna jual. Jadi untuk makna jual mesti pasangannya ba'a yabi'u. Arab kata begitu. Ba'a yabi'u. Bukan yabu. Bukan yaba'. Jadi bila kita tahu mudhari' ni baca bawah. Penting ni. Baru penting. Nanti ada perubahan baris. Ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na. Kenapa baca bi'na? Ini mudhari'. Bi'ata, bi'tuma, bi'tum, bi'ati, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Okey. Begitulah lebih kurang. Okey. Sama lah macam ja'a mudhari' yaji. Ja'a, ja'u, ja'at, ja'ata, ji'na. Ji'ta, ji'tuma, ji'tum, ji'ti, ji'tuma, ji'tunna. Ji'tu, ji'na. Okey. Jadi alhamdulillah. Begitulah lebih kurangnya. Ustaz, saya ada soalan. Ya, saya. Kalau kana kan yakunu, lepas tu nanti jadi kunna tu kena tukar jadi syaddah ke? Betul lah sebab dia ada dua nun. Jadi
diganti dengan sabdu. Maka kita aja nun bersabdu. Kunna. Sedahlah. Ada soalan lain? Boleh ya? Baik. Idza qumtum ila salati, bila kamu bangun untuk menunaikan solat, nah, fagsilu, maka basuhlah wujuhakum. Jadi perkataan basuh ni kita faham ya, bukan sab. Basuh. Basuhlah muka kamu. Jadi kita kena tahulah sepadan muka kat mana. Wa aydiyakum, dan basuhlah juga apa dia, tangan kamu. Jadi tangan itu kat mana? Dah. Jadi tangan yang lebat dengan wuduk hanyalah daripada depan sini sampai kat siku, ilal marafiq. Dan dia buat aydiyakum ilal marafiq, sampai di siku sahaja. Tangan semua sekali daripada hujung sampai ke bahu tangan. Tangan yang terlibat dengan hukuman potong tangan wudu hanyalah sampai di pergelangan tangan saja. Jadi sepadannya kita tahu. Dan potong tangan wudu itu sebenarnya bukanlah kerja. Mudah saja potong tangan tu. Macam kita potong ayam. Potongnya di sendi. Jadi potong tangan ni pun di sendi. Bukan ambil kapak tu sampai hentam tangan sampai hancur tulang. Tak. Itu tak tahu caranya. Jadi ambil pisau yang tajam, potong di sendi, maka hilanglah pergelangan tangan tu daripada sendi dia. Jadi mudahlah kerjanya. Tapi hukuman itu tidak boleh dibalik cantum wanita. Jadi untuk sabitkan kesalahan itu mesti ada syarat yang sangat ketat. Baik, itu bahagian lain. Wamsahu, dan sapulah. Masaha yamsahu. Ini maksudnya dan sapu. Jadi beza basuh dengan sapu. Perhatikan ayat Quran ya. Waw ini ya. Kumtum bila kamu bangun. Fagsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kamu. Dan basuhlah tangan kamu sampai ke situ. Okey. Wamsahu, dan sapulah. Maksudnya dan sapulah. Sapu apa? Bi ru'usikum. Bi di sini maksudnya sebahagian. Bi ada makna dominan, makna umum yang selalu kita guna. Yang pertama ialah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Tapi bi juga dengan makna sebahagian. Jadi sapu sebahagian kepala. Jadi kalau kita ambil wuduk, ikut sukalah. Ambil air sapu kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke. Ada berambut yang dalam kawasan kepala, rambut kita panjang, sapu ekor rambut bahagian dada kat sini. Boleh tak boleh, tak sah. Rambut kita apa ke belakang, apa ke pinggang, sapu kat pinggang, boleh. Rambut yang dalam lingkungan kepala tak. Baik, cara. Baik. Jadi arahannya bukan basuh ya, sapu. Wamsahu bi ru'usikum, sapu sebahagian kepala kamu. Wa arjulakum. Jadi waw di sini dan apa ini? Dan sapu ke dan basuh. Jadi perlulah kita belajar. Di sana ada huruf waw. Di waw ini dirujuk kepada apa? Jadi kalau orang tu dirujuk kepada yang paling dekat, dan sapulah sebahagian kepala kamu, dan sapulah kaki kamu. Kalau baca macam tu, itu mazhab al-zahiri, sesat. Tak boleh. Jadi waw ini ma'tuf kepada basuh. Apa bukti basuh? Dibacanya wa arjula. Ya. Tengok ya, wujuha. Ha ada bayatan maf'ulun bih kepada fi'il irsil. Wa aidiya maf'ulun bih. Sambungan kepada arahan basuh.
Wa arjula, baca atas juga. Bermakna dia ni kena basuh. Kalau itu nak baca sapu, masih macam ni. Salah lah ya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Kalau baca wa arjulikum, maksudnya dan sapu pula sebahagian kaki kamu. Oleh sebab itu ada beberapa golongan, antaranya mazhab al-Zahiri. Mereka yang faham zahir ayat, mereka baca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Lalu mereka sapu kaki saja, tak basuh, tak sah wuduk lagi. Dan begitu juga sebahagian daripada mazhab Syiah. Mereka tak basuh kaki tapi mereka sapu. Berhujah kepada ayat ini dibaca dengan wa arjulikum. Ilal ka'bain. Sapu tu sampai ke ka'bain. Okey. Kataan ka'bain ini kalau kita punya kaki lah. Kaki kita. Jadi yang di sendi kaki ni kan upali kan. Jadi sebelah kiri pun ada juga dua kan. Dia kan kita ada nampak benjolan kiri kanan kaki kita tu, nampak ada tinggi sikit kan. Puang ke orang lelaki ke ada batu. Jadi ini mana-mana yang menonjol nak naik dipanggil Ka'b pun. Lepas tu di Mekah binaan Kaabah kan dia naik daripada apa lantai. Jadi naik bentuk bongkah begitu dipanggil Ka'b. Jadi kalau kaki kita yang lain straight je tapi kalau sini naik sikit dipanggil Ka'b. Jadi kalau kita punya kaki dua tepi tu dia ada dua, maka dipanggil ka'bain. Okey. Baik. Wal wudu'u bil a'dha'i allati wal wudu'u lil a'dha'i allati tusibuha al qadaratu. Wudu ini dia kata untuk anggota-anggota yang tusibuha al qadar. Anggota yang terkena kotoran. Baik, jadi tak tahulah. Jadi dikatakan begitu ya. Jadi anggota badan kita ni yang mudah terdedah kepada kotoran mungkinlah. Ustaz. Ya, saya Nak tanya. boleh. Kan Ustaz buat ni kita basuh kepala kita ke, wamsahu bi ru'usikum ke, sebahagian kepala ke. Lepas tu kan sunat kan basuh satu kepala seluruh rambut. Kalau orang rambut panjang tak kata tepi belakang tu dia basuh tepi belakang tak. Jangan jawab. Dalam mazhab Syafi'i tak, dia hanya syarat sah bukan basuh bukan basuh kepala dia. Syafi'i kata dia hanyalah sapu sebahagian. Cuma dalam mazhab lain, contohnya dalam Ahmad bin Hanbal, katanya kena sapu bukan sebahagian, sapu semua. Adapun sebahagian besar ambil air tolak macam tu kan, lepas tu tolak ke depan, itulah. Tapi walaupun dia kata sapu sebahagian besar, tak wajib rata semua sekali macam mandi yang itulah, yang ambil syarat saja. Samalah macam orang ambil tayamum. Tayamum tu dia tak syarat lah sampai rata macam air. Dia syarat tanah tu letak lekat tu, tak perlulah kita gosok macam air kena debu dulu. Macam bedok pula dah. Tak lagi tu. Tapi Syafi'i dia lebih mudah sikit. Syafi'i kata dalam satu kitab tersebut, ada yang berkata seminimal katanya 3 helai rambut. Sorry kalau nak kira 3 helai rambut ni, paling sikit lah, sikit sini. Bagi orang yang kadang-kadang tu
Dia pakai minyak rambut dia tu, tak. Minyak rambut tu sampai kerah rambut. Oh, lelaki lah. Saya dah suka. Saya dah suka pakai minyak rambut. Semayang susah. Dia ambil wuduk agak beleming ni. Minyak je dia. Jadi, kalau saya pakai pun sikit je tahu. Tak nak lagu sangat. Jadi, kita simpanlah sikit kawasan mana minyak rambut tu. Simpan sikit kawasan mana yang kita rasa perlu untuk kita sentuh rambut. Sentuh air pada rambut masa wuduk. Itulah carangan ni. Jadi kalau keras sikit tentang wuduk. Sebab apa? Memasukkan air dalam hidung ketika wuduk ada rukuk. Bagi mazhab Ahmad. Kalau Syafi'i sunat. Ambil air hidung kan. Itu dalam mazhab Ahmad. Di Mekah tu kalau tak buat marah. Kalau dia tengok kita tak buat, dia faham lah dia ni orang mazhab lain. Tidak tak sah pada pandangan. Okey. Wal wudu'u lil a'dha'i allati tusibuha al-qadar. Asaba yusibu maksudnya mengenai sesuatu. Kena pada sesuatu. Timpa akan sesuatu. Jadi wuduk itu untuk anggota yang terkena padanya kotoran. Jadi muka kita ni biasa kotor. Kalau masak ke, buat kerja ke, dia kotor tangan, kotor kaki pun merata berjalan. Okey. Baik. Wa ghasluha kulla yaumin. Dan membasuh. Wa ghasluha kulla yaumin, membasuh muka anggota wuduk itu kulla yaumin, pada setiap hari yang Allah tentukan. 5 marratin, sebanyak 5 kali. Wa ghasluha kulla yaumin 5 marratin. Wa yaj'aluha nadhifatan tahiratan. Basuhan tersebut menjadikan anggota wuduk menjadi bersih dan juga suci. Okey, jadi kalau bersih suci ni memang kita kadang-kadang faham sama je. Dalam fiqh benda yang suci nampak kadang-kadang tak bersih. Tak kisahlah. Benda yang bersih tak semestinya suci. Okey. Jadi lantai kita, rumah kita ada najis. Kita ambil sabun, kita ambil sabun. 2 kali mop dengan sabun sudah. Bangkelawak pula. Itu bersih pada zahir tapi tak suci. Sebab dia bukan alat untuk bersuci. Jadi salah. Jadi lepas kita selesai yang tu, kita kena basuh pula sapu air. Ataupun mop dengan air pula, baru selesai suci. Okey. Wahtammal islamu bisihhatil fardi wa ghidaihi. Okey, ihtamma ni makna apa? Mementingkan. Mengambil berat. Islam mementingkan. Jadi ihtamma ni fi'il apa? Fi'il madhi. Jadi bila kita belajar fi'il, setiap lesson yang kita belajar, mesti kita kena ada satu senarai. Maksud saya, lepas kita belajar tu, kita kena letak senarai madhi. Ini senang. Al-mudhari. Memang kita akan belajar akan datang secara detail madhi mudhari ni. Tapi senang. Dekat awal kita letak ada ihtamma. Okey, ni fi'il apa ni? Fi'il madhi. Mudhari ya tam. Okey, kalau ada maklumat tambahan kita tambah. Sebab sekolah dah belajar ada fi'il madhi ni ada wazan dia. Tamma ni agak-agak wazan apa? If'ala. 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 Kira if'ala. Mazhab yang pertama. Lagi? Siapa lagi nak cuba? Ifta'ala. Ifta'ala. Mazhab tu. Awak petang di kelas tak? Lagi-lagi. Nama saya tak ingat lagi ni, ramai sangat. Tak ingat.
Tengok ikut cikgu. Nak buat tak? Okey, siapa lagi boleh cuba? Cakap dia lawak gitu. Okey, baik. Jadi kalau kita belajar Tak, apa dah Betul? dalam tajuk fi'il madhi ini paling kurang ada 3 huruf. Okey. Paling kurang ada 3 huruf. Okey, dhahaba 3 huruf lah. Mungkin ada 4 huruf dengan satu penambahan. Contohnya azhaba. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil hamma wal hazan. Tambah satu. Adapun 4 juga. Tapi dia tambahnya alif. Contohnya apa? Syahada. Menonton. Asalnya syahida. Syahada. Ada alif. Dia 4 lah. Lagi nampak macam 3, tapi yang tengah ni bersabdu. Ada sabdu. Contohnya apa? Harrama. Harrama ada sabdu. Jadi ha, ra, mim. Asalnya ada double ra. Dibuang satu, diganti dengan sabdu. Jadi kadang-kadang penambahan itu melalui apa? Melalui gandaan huruf. Dipanggil at-tad'if. Okey. Jadi nampak sini ada tak ganda? Ada. Bermakna mim itu ada 2. Jadi kalau kita pecahkan balik, rungkaikan balik. Jadi tamma ni wazan dia. Ta, lepas tu mim yang pertama, mim yang kedua. Ta, mim yang kedua. Okey, ha ni mati. Ta bahagian atas. Agak-agak wazan apa yang datang? Mesti wazan ifta'ala, ihtamama. Okey, wazan dia ifta'ala. Jadi bila sebut ifta'ala, apa huruf asal? Ba, ain, lam. Yang ni huruf asal ha, mim itu huruf asal. Mana huruf tambahan? Hamzah wasal dengan ta. Yang inilah hamzah wasal dengan ta. Baik. Jadi ada kelas ke? Kalau kita buka Kamus Al-Marbawi, Kamus Al-Munawwir, Kamus Mu'jam Al-Asasi, Mu'jam Al-Wasit yang Arab punya. Kita akan cari daripada tamma ini, kita akan cari daripada ha, mim. Ham. Daripada ha, mim bersabdu, barulah kita jumpa tamma. Okey. Jadi kalau kita cari juga daripada alif, memang tak jumpa lah. Ambil kamus, buang ke laut. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam kamus Al-Farid, Luaran Telaga Biru, dia tak mengikut root word. Dia mengikut perkataan. Ihtamma cari alif dapat. Ihtamma. Itu kamus Al-Farid. Kamus Al-Farid ni saya rasa ada kot. Rasa semua ada kat sekolah tu kamu ni. Ni kamu Al-Farid. Dia tak ikut root word. Dia cari alif, ha, ta, mim bersabdu, dia akan jumpa. Dia akan mudah. Dia ikut wazan lah Ustaz. Dia ikut wazan, ya. Dia tak ikut apa kata dasar. Jadi mudahlah. Tapi mudah kurang pahala sebab mudah sangat. Kalau kamu lain, dia sukar sedikit, banyak pahala. Tapi bagi orang yang rasa berat, dia pun lari, cabut lari. Apa sebab berat. Okey, jadi kalau nampak ada huruf yang sama tak? Jadi dibuang satu. Dibuang satu, diganti dengan satu. Kejadilah seperti ini. Okey. Senang je. Yang saya ni kan. Ni. Okey. Boleh ya? Baik. Tamma mudhari' yahtam. Okey, yahtamu maksudnya apa? Mengambil berat. Jadi perkataan yahtamu ni dia perlu kepada apa? Harfu jar.
dalam bahasa Inggeris kalau kita belajar, ada sebahagian verb yang perlu kepada kata hubung. Contohnya saya look. Apa? Biasanya ada at. Please look at the whiteboard. Gitu. Sudah bahasa Inggeris. Kalau salah, kedua. Jadi look at. Biasa dia ada. Search. Cari kan. Search for. Dia ada gandingan tu bahasa Inggeris. Apa lagi? Kalau eat, makan, tak ada lah. Direct kepada benda yang kita makan. Ada. Apa lagi? Consist of. Consist of. Okay, this module consists of 20 lessons. Contoh itulah mengandungi banyak lagi. Concern. Concern on. Islam concerns on cleanness, contohkan. Jadi concerns on, dia ada gitu. Lain nampak Islam concerns cleanness. Faham, tapi salah sikit. Grammarnya tak. Okey. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris pun ada seperti at, for, of ni macam huruf jar lah. Maka bahasa Arab pun ada sebahagian fi'il dia perlu kepada harful jar. Contohnya ihtamma. Ihtamma. Lepas tu ada bi. Kadang-kadang kita terjemah Islam mementingkan persaudaraan. Tak ada pun bi, tak ada pun dengan. Contoh maksud macam tu kan. Tapi ihtamma bi. Apa lagi? Hatta. Menggesa. Islam menggesa supaya, contohkan, hatta alam. Hatta al-Islamu ala tawqid al-ukhuwati bainal muslimin. Jadi mesti ada alam. Menyambut, apa? Ihtafala. Ihtafala. Apa maksudnya menyambut? Kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara. Bila? 31 Ogos. Okey, menyambut. Dia sebut menyambut ulang tahun. Jadi tak perlu kepada sebarang apa kata sendi bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Arab mesti ada. Ihtafala bi. Ihtafala al-muslimuna, yahtafilu al-muslimuna bi'id al-fitri في أول شوال ولكن هذه السنة منعت الحكومة تبادل الزيارات بين المسلمين وذلك لسبب الحمى كورونا. Jadi kita boleh buat ayat lah menggunakan ihtafala bi. Bagi tahunya ada sebahagian fi'il dia perlu kepada harfu jar. Di sini sebut ihtammat Islam bi. Mesti ada bi. Bi sihhatil fardi wa ghidaihi. Islam mementingkan kesihatan individu dan juga pemakanannya. Okey, fa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nuba'ida bainal wajibat. Nabi sendiri memerintah kita, menyuruh kita supaya apa? Kita menjarakkan bainal wajibat, antara pengambilan makanan. Ba'ada yuba'idu, maksudnya menjarak. Sekarang kita guna istilah menjarakkan kedudukan. Jadi ba'ada yuba'i. Al-ba'ada ni fi'il madi. Ba'ada. Bakulah tu. Ada 4. Mudhari' disebutnya yuba'i. Sebab apa kita baca yu tak baca ya? Kalau dhahaba yadhhab, jalasa yajlisu, daraba yadribu, qara'a yaqra'u, kharaja yakhruju, dakhala yadkhulu, fahima yafhamu, la'iba yal'abu, nama yanamu, qama yaqamu, yaqum. Apa yang tu semua ya bagi mudhari' ni. Tapi yang ni baca yu. Sebab apa gitu?
Nah, jawapannya ialah sebab madinya terdiri daripada 4. Kalau madi 4 huruf mudhari' dibaca dengan yu. Fi'il mudhari' huruf ya-nya yang depan tu dibaca dengan yu. Maksudlah ya ke ta ke nun ke hamzah ke mesti baca dengan air depan. Kalau fi'il madi tu tak ada 3 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf. Okey. Kalau fi'il madi ada berapa? Ada 3 huruf. Dhahaba. Kan? Ni berapa ni? Talata. Tanawala. Berapa ni? Khamsah. Wahid, nan, talata, arba, khamsah. Okey, istaghfara. Berapa ni? Sittah. Betul. Wahid, nan, salasa, arba, khamsah, sittah. Dah baca mana? Semua mula dengan ya. Bukan itu. Dhahaba, yadhhab. Tanawala, yatanawal. Istaghfara, yastaghfir. Kalau kita kata astaghfirullah, aku minta ampun dengan Allah. Tapi kalau 4 huruf, baca yu. Jahada, yujahid. Ba'ada, yuba'idu. Syahada, yushahidu. Qatala, yuqatilu. Dafa'a, yudafi'u. Akhraja, yukhriju. Anzala, yunzilu. Akrama, yukrim. Lagi. Harrama, yuharrimu. Qaddara, yuqaddiru. Dan sebagainya. Okey. Kita kena jelas di situ. Okey, qala sallallahu alaihi wasallam, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Nabi kata apa? Kita ataupun kami ni sepatutnya kami ini dirujuk kepada orang Islam. Ya, nahnu al-muslimina, maksudnya begitu. Qaumun, kami ini satu kaum. Nabi pesan. La na'kulu, kita bila kita makan, kita tak makan hatta najua, melainkan bila kita rasa lapar kita makan. Itu sepatutnya kita kata. Wa idza akalna, dan bila kita dah makan dah, la nashba'u, kita tidak terlampau kenyang. Bila dah rasa kenyang dah, bolehlah berhentilah. Tambahlah sikit lagi, tambah pun, tapi jangan terlampau kenyang. Itu Nabi ajar. Baik. Wa idza akalta wa anta syab'an, dan bila kamu makan dan anta syab'an, dalam keadaan kamu terlampau kenyang. Wa anta syab'an falan yastafida jismuka min at-ta'am. Jadi badan kamu tidak akan mendapat manfaat daripada makanan yang dimakan. Lan yastafida. Okey. Jadi perkataan istafada, mudhari'nya yastafi. Tapi tak lagi senarai madhi mudhari'. Istafada yastafi. Madhi macam mana? Istafada. Cuba kita kira berapa huruf? Wahid, nani, talata, arba'a, khamsa, sittah. Okey, kalau sittah mudhari' ini baca ya ke yu, baca ya juga. Yastafi. Apa makna istafada? Mendapatkan faedah, mengambil faedah, mengambil manfaat. Okey. Lan yastafida jismuka min at-ta'am wa 'alaika an ta'kula ta'aman sihhiyan, dan ke atas awak, ke atas kamu, maksudnya kamu mesti makan makanan yang berkhasiat. Yahtawi ala, yang mengandungi. Terjemahannya yahtawi ala maksudnya mengandungi. Baik, kataan yahtawi fi'il mudhari'. Jadi kita kena ada senarai. Dari saya sebut dia senarai, madhi mudhari' mesti ada. Jadi kita letak ihtawa. Apa makna ihtawa? Telah mengandungi. Okey.
Yahtawa mudhari'. Yahtawi. Okey. Yahtawi. Tapi masa kita aja kena betul lah. Sebab yang di hujung ni bukan alif mustaqim. Bukan alif tegak biasa. Tapi dia guna dalam bentuk alif maksurah. Pastikan dia tidak ada titik. Okey. Tapi ketika mudhari' muncul titik ini. Sebab sebelum ini baris bawah. Okey. Tapi fi'il ini, kita tak boleh kata yahtawa tadi. Yahtawa ala dengan makna mengandung. Ala ini penting. Dia pasangan kepada yahtawa. Yahtawa ala. Mengandungi al-mawadil proteiniyah, bahan-bahan protein. Kandungan apa dia? Al-mawad, bahan-bahan protein. Kalau satu bahan sebenarnya maddatun. Okey, maddah juga dengan makna satu mata pelajaran. Wan nasyawiyah, bahan-bahan protein dan juga karbohidrat. Wal vitaminat dan vitamin-vitamin. Okey, wa ghairiha. Wa idza sya'arta bimaradin, dan bila kamu rasa sakit. Sya'arta kita terjemah bila kamu rasa sakit. Terjemah itu direct, tidak ada bila kamu rasa dengan, tak ada pun. Tapi Arab sya'ara mudhari'nya apa? Yash Okey. Harfu jar ni mesti B. Mesti ada. Jadi kita kena ambil perhatian sungguh-sungguh ya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita buat ayat, kita terlampau pengaruh dengan terjemahan Melayu. Saya rasa gembira. Sya'artu farahan. Salah. Sya'artu bil farahi. Mesti ada. Saya rasa happy. Sya'artu sa'adatan. Salah. Sya'artu bis sa'adat. Okey. Wa idza sya'arta bi maradin, bila kamu rasa sakit, fadhhab, maka pergilah ila tabib, ke doktor, jumpa doktor lah maksudnya. Wa tanawalid dawa'a, dan ambillah obat hasba, berdasarkan irsyadat tabib, berdasarkan garis panduan ataupun saranan doktor. Okey. Baik. Jadi kita punya teks ni pening. Mula-mula kebersihan, lepas tu ni pula baca dulu. Wa litakuna qawiyan, untuk kamu menjadi seorang yang kuat. Fi jismika wa aqlika, kuat tubuh badan dan juga akal kamu. Okey, saya nak tanya sebab apa dia bacanya qawiyan? Apa tak baca wa litakuna qawiyyun? Ia jadi maf'ul bih. Bagi atas maf'ul bih. Gitu. Okey, mazhab pertama kata maf'ul bih. Sebab apa? Sebab tengok bagi atas. Okey, lagi mazhab lain? Nama saya tak ingat lagi ni, tanya dia. Masa pagi nanti saya cek nama siapa sikit nama. Rosmah ada Rosmah ni, dah ada Rosmah. Rosmah ke? Tak ada. Farisha lah. Farisha jawab, ada tak ada Ustaz? Nanti je. Okey, nanti kau baru kenal ke ni. Orang Yasmin. Nampak Yasmin. Okey, Yasmin sebab apa baca qawiyan? Tidur dah. Okey, Atirah. Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Okey, Husna. Husna tengah makan ke tidur? Saya ada. Ada? Okey. Sebab apa baca qawiyan?
Sebab dia Sebab orang Arab macam gitu. Sebabnya kita akan belajar akan datang. InsyaAllah dalam tajuk kana wa akhawat. Hana lah. Tapi kalau ditanya sebab apa? Sebab dia menjadi khabar. Lah tahu aku nak kau Kita belajar kana yakunu. Kadang-kadang datang dengan takunu. Isimnya kat mana tak nampak pun pada zahir. Ada dalam kalimah takunu. Maka qawiyan itu menjadi khabar kepada takunu. Khabar takunu sama macam khabar kana mansub. Jadi qawiyan. Khabar. Apakah maf'ulun bih? Okey. Apa kita akan belajar akan datang? Walitakuna qawiyan, untuk kamu nak menjadi seorang yang kuat. Dalam tubuh badan, kuat dalam minda. Okey. Alaika, kamu mesti tumarisa, melakukan practice, exercise. Riyadhah, mesti buat exercise, sukan. Okey. Minar riyadhat, daripada sebilangan apa jumlah sukan kamu buat ada satu jenis sukan al-masyhurah yang familiar, yang famous, mithlu, contohnya kuratul qadam kalau orang lelaki lah, bola sepak, apa main bola sepak ni wudu sangat. Wa kuratus sallati, bola jaring. Okey. Rukubul khail, kalau orang tu dia ada kuda boleh menunggang kuda. Rukubul khail, menunggang kuda. Wal jariyu, dan berlari, jogging. Wa ghairuha. Jadi perkataan al jariyu, disebut apa? Berlari, bunyi macam kata kerja, dia masdar. Rukub, dia menunggang, menaiki, menunggang kuda, bunyi macam kata kerja tapi dia masdar. Rakiba yarkabu rukuban, itu masdar. Okey. Jara ya jadi jarian, itu masdar. Okey, wa qaliman, ada satu peribahasa ataupun ungkapan yang masyhur pada suatu ketika dahulu. Qalu al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sihat duduk pada tubuh badan yang sihat dan kurang. Tapi saya rasa lah tak betul juga sebenarnya. Tak semestinya betul tu. Sebab ada orang yang tubuh badan dia tak ada masalah, tapi akal yang cukup genius. Ada. Okey. Tapi ialah kalau orang tu sihat, membantulah untuk pemikiran dia. Okey, baik. Jadi soalan yang kita akan lihat sebelah itu, akan bincang. Saya rasa antum boleh buat sendirilah ya. Soalan pertama tu tentang mudah ya. At-ta'amul jayyidu, makanan yang bagus. Huwa alladhi, ialah makanan yang di dalamnya ada nasyawiyatun kathirah, karbohidrat yang banyak. Jadi kalau kita belajar sains, kurang baguslah, jadi gemuk lah. Karbohidrat ni dia boleh jadi gemuk lah, makan banyak barangkali. Baik, jadi kalau protein banyak bagus dah. Vitamin banyak barangkali bagus. Wal wudu'u yakunu ba'da salah. Wudu itu yakunu, berlaku, adapun diambil, bolehlah diterima itu ya, ba'da salah, pas solat. Ayat ni pun macam mengaruh juga ni. Tapi mafhumnya nak solat wudu dululah. Okey, jadi salah lah. Jadi al-wudu yakunu qabla as-salah. Baik. As-salatu la tasihu illa bit-taharah. Sembahyang tidak sah melainkan dengan bersuci. Betul dah tu. Jadi kalau orang sembahyang mesti bersuci. Jadi kalau kita bersuci tak sempurna, maka bimbang solat kita tidak sah. Mesti bersuci. Kalau orang puang, dia mesti bersuci cara yang terbaik. Niat mandi pun cara yang terbaik. Jangan silap. Atau nagsilul yadaini, kita membasuh. Ghasala yaghsil.
Ghasala yaghsilu. Kita kena bezakan di antara ghasala dengan irtasala. Okey. Jadi kita tambah lagi dalam senarai madhi mudhari' ghasala. Apa dia ghasala? Telah mandi, tak? Mudhari' disebut mandi pula, telah basuh. Mudhari' disebut yaghsilu. Okey, jadi kalau mandi sebab apa? Irtasal. Okey. Mudhari' yaghtasil. Jadi bila kita menambah huruf, terbentuklah fi'il yang lain berdasarkan wazan yang lain, maknanya pun berubah. Ni wazan apa ni? Fa'ala yaf'ilu. Kalau yang ni wazan apa ni? Ifta'ala yafta'il. Ini wazan berbeza, maknanya pun berubah. Okey, daripada makna basuh jadi mandi. Okey. Nagsilul yadaini ilal ka'bain. Basuh, wudu, basuh tangan sampai ke buku lali. Betul kan sendiri. Okey, ihtammat Islam bi sihhatil badan. Baik. Ihtamma maksudnya apa tadi? Mengambil berat. Nah, jadi dalam PSA biasanya soalan pertama merupakan teks. Teksnya lebih kurang dalam satu muka lebih. Biasa dalam satu muka setengah. Satu muka 1/3 begitulah. Biasa gitu. Lepas tu berikutnya datang soalan macam tadi. Itu kena baca kenyataan. Kalau betul, raih. Kalau salah, pangkah. Lepas tu betulkan. Kalau yang salah, mesti dibetulkan. Oh, dapat markah penuh. Manakala soalan ba, ada 5 soalan. Soalan yang kedua ada 5 soalan. Alif, ba, jim, dal, ha. Tu ada 5. Yang tu kita kena jawablah ikut soalan dia. Jadi, untuk petikan pertama, ada 10 markah. Dalam soalan PSA, dia ada 4 bahagian. Bahagian pertama ada 2 petikan. Jadi dalam petikan pertama 10 markah, petikan kedua biasanya kalau depan tu dalam bentuk petikan, yang kedua dalam bentuk hiwar, perbualan. Ada 5 markah. Bahagian pertama biasanya mewakili 5 markah. Bahagian kedua PSA menanyakan tentang vocab dan struktur ayat, mewakili 10 markah. Bahagian ketiga biasanya menanyakan tentang nahwu, mewakili 15 markah. Dan bahagian akhir menanyakan tentang membina ayat dan membuat surat, membuat laporan biasanya. Adapun satu karangan yang diberikan tajuknya yang tertentu, markahnya jadi 7, dapur 3, membina ayat 10. Jadi midterm biasanya 50 markah. Memandangkan kita sekarang masih lagi dalam PKP, jadi kita tak boleh nak hadir di DQ. Bila kita buat PSA pertengahan semester, PSA pertengahan semester itu akan mengambil markah sebanyak 50. Ini baru saya bincang dengan. Jadi kita punya pembahagian markah yang terkini, midterm. Jadi kalau keadaan kita masih berjalan lagi ni, jadi kita akan teruskan secara online. Lepas tu sistem markahnya akan menjadi begini. Midterm 50 akan diambil sepenuhnya. Kalau dulu 50, kita ambil 30 saja sebab ada final. Lepas tu kita ada assignment. Ada assignment. Assignment 10 markah lah lebih kurang. Lepas tu kita ada quiz. Yang pertama, quiz yang kedua. Jadi semuanya assignment
Biasa ni kita buat 20 assignment dalam 10 itulah. Jadi kuis pertama yang kedua ada 20 markah. Jadi semua sekali dalam 1 markah. Begitulah ya pembahagian masa. Kalau dulu kita ada midterm dan kita ada final. Jadi final 30. Maka kuis ni dia akan kurang lah. Jadi setakat inilah yang gambarannya yang kita akan hadapi insya-Allah. Periksa tak penting mana. Jadi kita akan teruskan kepada perbincangan kita, iaitu soalan al-mufradat wa taraqi. Okey. Al-mufradat, okey. Muka surat sebelah 10. Okey. Al-kalimah qaumun. Apa makna kaum? Kaum. Dah. Kataan kaum ini muzakkar ke muannas? Kaum ini muzakkar. Kataan kaum. Sebab ketika mufrad tidak ada pun ta marbutah di hujung, maka dikira sebagai muzakkar. Kaum itu jamak ke mufrad? Mufrad. Ada jamak, ada aqwam. Okey. Jadi perkataan kaum walaupun dia mufrad maknanya ramai. Okey. Walaupun perkataan qaum itu mufrad tapi maknanya ramai. Sebab itu dalam Al-Quran disebut qaumun tajhalu, qaumun la ya'qilu, kaum yang tidak berfikir. Merujuk kepada ramai, pengguna ya'qilu, la ya'qilu, la yafhamun. Okey. Jadi qaumun maknahum ada jama'atun. Malbasun, apa dia? Thawbun. Malbasun thawbun. Berikutnya an-nadhafatu, apa dia? At-taharat. An-nadhafatu, kebersihan. At-taharat. Lagi al-masyhuratu, al-ma'rufatu. Biasa kita itu dia itu ma'ruf lah. Dia terkenal. Dia masyhur. Okey. Berikutnya as-salim, maknanya apa? As-sahih. As-salim maksudnya as-sahih, yang sihat. Okey. Jadi kalau kita kata huwa sahih, dia sihat tubuh badan. Huwa sahihul aqli, maksudnya apa? Akal dia sihat, tak gila. Huwa sahihul badani, badan dia sihat. Okey. Baik. Tadi yang di atas tadi yang dal dah baik. Okey. Jadi muka surat 11 ada latihan susun kataan jadi ayat, itu buat sendirilah. Lepas tu muka surat sebelah juga latihan yang ketiga, dah disuruh isi tempat kosong kataan yang sesuai, itu buat sendirilah. Sekarang saya nak masuk muka surat 13, iaitu tajuk al-muzakkar wal muannath. Okey, tajuk ini biasa kita akan tanya dalam periksa. Okey, walaupun kita kata ialah periksa ni tak penting sangat, tapi sebagai alat untuk mengukur faham ataupun tidak kita. Baik. Al-muzakkar wal muannath. Kalau sebut muzakkar maksudnya lelaki, tidak ada pun jantan. Al-muannath orang perempuan, adapun betina. Sebenarnya kalau di setengah negeri kalau sebut jantan betina ni kasar. Kalau di Kelantan kadang-kadang tu imam cakap gitu. Imam dah. Kita bawa anak kita kan cukup kepala dah. Imam kata anak demo ni jantan ikut tina. Di Kelantan. Dia tak marah pun, dia tak hina pun, tapi biasa dah gitu. Com yang anak demo jantan tina. Dah biasa dah. Jadi orang Kelantan biasa tak marah. Tapi kalau orang KL kata gitu, saya rasa lebam imam tunggu. Jadi tak sama budaya. Jadi kalau orang Kelantan sebut jantan tina dah biasa, jangan marah. Okey. Sebab mereka dah terbiasa sebutnya. Baik. Al-muzakkar wal muannath, dia bukan setakat melibatkan orang, bukan setakat melibatkan binatang, haiwan, bahkan benda pun terlibat dengan jantin. Benda
Okey. Macam mana kita mahu tahu benda itu muzakkar muannas? Qalam ni muzakkar muannas. Muzakkar. Muzakkar. Sebab apa kata muzakkar? Saya tak tahu. Jadi ketika mufrad kita aja qalamun. Ketika mufrad kita aja qalam qaf lam mim. نحن ما وجدنا التاء المربوطة آخر الكلمة. جمع نقول ماذا؟ أقلام. Qalamun, aqlam. Jadi perkataan aqlam itu jamak taksir. Jadi mufradnya qalam. Ketika mufrad ada tak ta marbutah tak ada pun, maka perkataan qalam itu dihukumnya muzakkar. Sayyaratun. Jika mufrad ada tak ta marbutah? Ada. Walaupun tak disambung dengan ra, ta marbutah juga dah tu. Ada ta marbutah yang dia boleh sambung. Maka nampaklah dia bersambung dengan huruf sebelumnya. Ini sayyaratun, sebuah kereta. Muzakkar muannas. Jadi jika mufrad ada ta marbutah maka dihukumnya muannas. Bukanlah kereta itu jantan tu. Kereta itu betina tu, bukan. Pening gitu. Belek juga cari pintu, cari alat sulit dia. Mana jumpa? Tak lihat gitu. Jadi kataan kalau benda kita akan tengok di hujung ada tak ta marbutah tak ada. Ketika mana? Ketika mufrad. Nak tentukan jantina mesti tengok ketika mufrad. Di hujung tak ada ta marbutah, biasanya dihukum muzakkar. Jadi ta marbutah itu simbol yang paling penting. Adakah ta marbutah saja? Tidak. Kadang-kadang ta marbutah itu kadang-kadang di hujungnya ada alif maksurah. Contohnya nama apa nama orang? Nama apa dia? Salma. Salma. Boleh ke orang Melayu Saloma. Apa? Isteri almarhum Piramli dulu kan? Saloma. Arab sebut Salma. Apa lagi? Najwa kan? Huda. Dan ni Najwa. Najwa tu muzakkar muannas lah. Apa sebab? Sebab dia berakhir dengan alif maksurah. Alif maksurah yang di hujung tu ialah alif ta'nif al-maksurah. Alif itu huruf tambahan. Yang ini huruf tambahan. Ini huruf tambahan. Laila kan nama orang kan? Asalnya lam dalam. Asalnya. Jadi ini huruf tambahan. Jadi kalau huda, huda. Hada telah membimbing, telah memberi panduan, telah memberi hidayah. Itu hada. Mudhari' yahdi. Dia tanda mati pun matilah. Hada yahdi. Apa masdar dia? Hudan. Masdarnya hudan. Kalau dia tulis dengan alif lam, al-huda. Dalam Quran banyak kan, bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Jadi keadaan huda ini ada sedikit kekeliruan di kalangan kita. Ada yang kata huda ini muannasnya ada yang kata huda ni muannas. Huda ini masdar. Hudan ini masdar. Dia bukan muannas.
kataan hudan ini yang di hujung ini walaupun bentuknya alif maksurah itu bukan tanda muannas. Sebab dia huruf yang ni dan dengan alif maksurah ini adalah huruf asal. Huruf asal. Jadi kalau kita ditanya tak hada ni macam dia baca asalnya hadaya, yahdiyu. Itu hudayun asalnya. Jadi bila berat hudayun Arab pun kau matikan huruf ya di hujung maka dia baca hudan. Okey, jadi ini bukan muannas. Alif yang dalam bentuk ya alif lembut ini bukan tanda muannas. Memang bentuk sahaja dalam bentuk ya tanpa. Okey, sebab dia huruf asal. Manakala yang saya sebut tadi seperti najwa, nun, jim, waw itu huruf asal, ya yang di hujung, double titik itu huruf tambahan. Itu tanda muannas. Macam kita kata ahsan. Okey, dia ahsan maksudnya lebih baik. Ahsan lebih baik. Mana huruf asal? Ha, sin, nun. Ini huruf asal. Okey. Kalau saya buat ahsan, ini ismu tafdil. Dia lebih baik. Ini muzakkar muannas, muzakkar. Kalau muannas kata apa? Husna. Ha, sin, nun. Mana? Ha, sin, nun. Setakat nun ini huruf asal. Yang di hujung ni huruf tambahan. Yang ni lah. Dia baca husna, bukan husnan. Husna. Wazan apa wazan? Fu'la. Inilah namanya. Alif. At-ta'nith. Alif yang menunjukkan makna perempuan. Tanda perempuan. Alif at-ta'nith al-maksurah. Dalam keadaan bentuknya dipendekkan. Alif yang menunjukkan perempuan. Al-maksurah bentuknya dalam bentuk maksurah yang ditekan menjadi pendek. Kalau yang tegak begini, bila kita beri tekanan, dia akan jadi melentur. Jadi gitu. Bila tekan dia gitu. Maka jadi macam ni. Maksudnya maksurah. Maka husna muannas sebab dia di hujung ada alif maksurah. Cuma perkataan huda ini saya tak tahu sudah apa menjadi kebiasaan orang Arab, orang Melayu terutamanya, Melayu Malaysia, Melayu Indonesia. Lepas tu orang Arab saya tengok jarang-jarang ada nama huda. Jarang-jarang. Jadi orang kita biasa namakan anak perempuan. Jadi tak salah pun boleh. Kalau ada orang nama anak lelaki Huda, pelik lah dalam budaya kita. Pelik, bahaya. Tapi kalau di Indonesia pelik pula. Kalau kita Hidayah, nama perempuan. Kalau di Indonesia Taufik Hidayat, nama lelaki pula. Di Indonesia. Jadi itulah bila tengok budaya ni, kita kena tengok jugalah penggunaan masing-masing. Okey, Salma, sin, lam, mim itu asal. Alif maksurah di hujung itu tanda muannas. Gitu. Okey. Okey. Jadi tanda berikutnya ialah ada alif mamdudah. Tengok yang nombor 4 tu Safa. Alif mamdudah. Saya tak kenal sebenarnya Safa ni. Cuba tukar Safa itu kepada nama lain. Okey. Kita buat lain. Ha, mim, ya, ra, alif, hamzah. Humaira. Boleh? Tukar. Humaira. Tukar kepada Safa. Nama saya. Okey. Tukar kepada Humaira. Alif hamzah yang di hujung ini dikira huruf tambahan. Okey.
Jadi huruf asal ha, mim, ro. Ya. Iya, ini huruf tambahan. Tapi tak apalah. Yang di hujung ni ada huruf tambahan. Jadi gandingan alif dan juga hamzah ini dah. Dia datang sekali. Alif ini namanya alif mamdudah. Dia followed by hamzah. Jadi alif ini namanya alif mamdudah. Ada orang digelar al-humaira. Okey, jadi alif ini alif mamdudah. Jadi kita kenal sebab lepasnya ada hamzah. Alif hamzah itu ialah huruf tambahan. Okey. Jadi kalau ada orang namanya apa? Namanya Khadra. Kan contohlah. Kalau ada orang perempuan namanya Khadra. Sebab apa nama Khadra tak tahulah. Dia lahir-lahir tu badannya warna hijau. Contoh. Tak tahulah. Alien. Jadi mak dia kata Nur Khadra, cahaya hijau. Jadi Khadra ini huruf asal. Alif hamzah ini huruf tambahan. Jadi alif inilah namanya alif ta'nith al-mamdudah. Alif yang digunakan untuk memanjangkan bacaan. Bila ada hamzah selepas ni, bacaan panjang melebihi qadar 2 harakat, pada mencapai 5-6 harakat. Gitu dalam tajwid. Okey. Namanya alif mamdudah. Maka dia boleh baca lebih daripada 2 harakat lah tajwid. Jadi hamzah. Yang nombor 3 tu kan Salmah ya uktil kubra. Kubra tu muannas. Kalau lah kata dia bagi nama lelaki situ. Farhan huwa kalau nak kata seorang lelaki hak besar jadi al-kabira. Al-kabir. Jadi muzakkar alif lam kaf ba ya ra. Jadi al-kubra itu muannas lah. Okey. Jadi kalau kita sebut al-akbar, okey, muzakkar, muannasnya jadi al-kubra. Gitu. Okey. Al-ahsan Aku nak jadi maknanya al-husna. Al-a'zam al-a'zam muannasnya jadi al-'uzma. Jadi kena guna kabir. Kena guna kabir ke kena guna akbar? Al-akbar. Akbar. Ya, sebab dia dibentuk daripada ismu tafdil. Kalau akbar jadi kubra. comel. Jadi kena tukar lain al-akbar. Baik, jadi kita ada tamarbutah. Melibatkan profession nama orang. Batu alif mamdudah, alif maksurah, alif mamdudah yang ada alif dan hamzah. Yang keempat, kita tengok nombor 5, Zainab wa Ummu Kulsum. Yang kita potong Ummu Kulsum, potong. Nak Zainab panjang sangat. Okey, Zainab tu nama lelaki perempuan. Nama perempuan. Tak ada orang nama Muhammad Zainab. Ada? Tak ada. Orang ada di Kelantan ni Muhammad Zainab ada, tak ada. Jadi Zainab ni memang suhu dah. Nama tu orang perempuan. Jadi ada tak tamarbutah? Tak ada. Zahirnya muzakkar tapi maknanya muannas. Penggunaan orang Arab guna, Malaysia guna, Indonesia guna, bahkan seluruh dunia guna. Zainab ini maknanya untuk perempuan. Jadi dia punya komennya laisat lahu alamatut ta'nits, tidak ada sebarang tanda muannas. Sama seperti Maryam. Maryam pun muannas, Zainab muannas. Okey. Berikutnya yang keenam, asma'u bil uduni. Saya dengar telinga. Ya, saya. Ada orang nak tanya. Okey, sila. Kalau perkataan nama Mustafa tu Ustaz, ditambahin juga ke alif tu?
Mustafa. Mustafa ni perempuan ke lelaki? Lelaki ya. Ada orang nama Wan Mustafa kan? Tak pernah dengar lagi nama apa nak? Nur Mustafa lah. Siti Mustafa. Hadi. Hadi. Hadi aku. Okey, jadi Mustafa ni sebenarnya ini bukan bentuk sahaja. Ini bentuk sahaja alif maksurah. Tapi sebenarnya ni asalnya Mustafayun. Asalnya Mustafayun asalnya. Wazannya mufta'alun. Kalau kita bincang dalam bidang ilmu saraf, Mustafa. Mustafayun asalnya. Jadi bila nak sebut sa huruf yang tebal, tiba-tiba kita sebut serentak dengan ta. Ta ni huruf tambahan. Okey, jadi berat maka ditukarlah ta kepada ta dalam ilmu saraf. Okey. Jadi nak baca di hujung ya yang berbaris. Jadi perak Arab pun matikan jadikan dia huruf mat. Jadi maka jadilah Mustafa. Muzakkar. Okey. Wazan dia mustaf'al. Mufta'alun. Wazannya apa ni? Mufta'alun. Isim maf'ul. Mufta'al. Orang yang dipilih. Okey, jadi untuk hari ini saya rasa cukuplah setakat ini dulu. Jadi saya kira pelajaran pertama sudah pun selesai hari ini. Al-Muzakkar wal Muannas. Jadi latihan-latihan yang ada sampai itu yang kita boleh buat sendirilah. Mudah saja. Jadi pada sesi akan datang saya akan bagi lagi nota baru pelajaran yang kedua iaitu Al-Aidani, akan bincang tajuk nahwunya mufrad, musanna, jamak. Okey. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ustaz, nak tanya boleh tak? Boleh. Kan daripada itama tu, dia kan jadi double mim, main mi baring dengan mim baring. Lepas tu jadi syaddah lah kan. Jadi ihtamama kan maksudnya kan. Jadi daripada hama kan. Lepas tu kalau kan ada buat perkataan yang dia jadi syaddah sebabkan huruf pertama dia tu mati, huruf kedua dia tu berbaris. Tapi dia jadi syaddah juga kan. Betul? Jadi kan kita nak beza dia tu ada dua huruf yang berbaris ke ada satu yang mati dengan satu yang berbaris. Mana terang. Sebab ia jadi pening nak macam kalau nak ambil wazan nak sehingga kan cik Itama tadi ni mati dengan ni hidup. Rupanya dia ni hidup dengan ni hidup. Saya sebenarnya cik Ya, dalam ilmu tajwid dia ada bincang sikit lah. Dia ada bincang dalam ilmu tajwid dia ada idgham huruf yang mati ke dalam huruf yang hidup. Dia ada. Dan diganti dengan sabtu. Lepas tu ada juga huruf yang hidup yang bila berganda dibuang diganti dengan sabtu. Pun ada juga. Jadi nanti InsyaAllah nanti pada sesi akan datang saya cuba selit-selit lah mana-mana contoh yang lain kalau ada. Okey. Ya? Okey. Syukran. Puan.